Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini yang suka dengan kari? Nak pula kalau kari daging. Mes ini Nina nak cerita tentang satu kisah yang menakutkan dan ngeri tentang kari daging. Korang nak tahu tak? Dulu ada satu kes satu family India ni kan yang masak kari daging special guys. Sebab apa Nina kata daging kari dia special? Sebabnya dia menggunakan daging manusia, bukan daging ayam ataupun daging kambing. Ada yang Nina baca tu kan, diorang bagi daging kari tadi tu dekat sebuah gereja. So orang yang makan daging kari tadi tu cakap dia macam pernah makan daging kari dekat sana pada masa tu. Tapi kan dia cakap daging tu rasa lain macam, tak macam daging biasa yang dia makan. So korang kena hati-hatilah kalau nak makan kari daging. Nak pula orang yang tak kenal bagi dekat korang secara tiba-tiba dan misteri. Agak menyeramkan tiba-tiba kita tahu yang kita ni pernah makan daging orang, betul tak? Nak buang benda dah lama dah kita telan kan. Nak tak nak redha je lah sebab dah jadi darah daging kita dah. Jadi sebelum Nina mulakan cerita, apa kata korang subscribe di bawah dulu sebagai tanda korang support channel ni. And so without wasting any time, let's get started. So, kes ni dah jadi lama dah, iaitu di Singapura pada tahun 1984. Maybe orang-orang Singapura yang tengok video Nina ni tahu tentang kisah yang Nina nak ceritakan ni. Kes ni di antara kes yang berprofil tinggi sebab kes ni memang gila guys. Mangsa tadi adalah seorang lelaki yang dikenali sebagai ayah kandung Marimoto berusia 34 tahun yang mana badan dia kena potong-potong guys. Lepas tu daging dia tadi tu telah dimasak ataupun dimasukkan ke dalam kari. Diorang memilih untuk masak dalam kari sebabnya kita tahulah kari ni kan dia punya strong flavor, rempah-rempah dia tu bau kuat. So kalau masak dalam kari, bau hamis manusia ni akan hilang. Sebab itulah diorang memilih untuk menghapuskan Marimoto dalam kari je. Korang bayangkan kalau Marimoto tu dibuang raw, dibuang mentah macam tu je, mesti akan ada bau busuk kan. Manusia kan makan macam-macam, mestilah dia punya bau tu akan berbau. At least kalau diorang masak dalam kari, bau manusia ni akan hilang sebabnya bau rempah kari tu akan lagi kuat daripada bau manusia. So dalam kes ni seramai 6 orang suspek telah disyaki terlibat. Tapi yang lebih mengejutkan tu, suspek-suspek tadi adalah keluarga Marimoto sendiri guys, termasuklah isteri dia. Jadi Nina cerita sikit lah tentang latar belakang Marimoto, tapi details pasal dia ni tak banyak sangat. Jadi Marimoto ni telah berkahwin dengan Nagarata Valley Ramya dan diorang ni dapat 3 orang anak. Marimoto ni pula bekerja sebagai guard di sebuah chalet di Changi, Singapura. Jadi itu adalah sedikit maklumat yang Nina dapat daripada Google dan kita akan terus jamlah kepada timeline kejadian. Pada 18 Disember tahun 1984, isteri Marimoto tadi telah membuat laporan polis mengatakan yang suami dia tak balik ke rumah berhari-hari dah. So menurut cerita isteri dia kata suami dia ni telah pergi ke Genting Highland untuk berjudi pada 12 Disember. So sepatutnya dia dah balik ke rumah lah, tapi dia macam pelik, tiba-tiba tak balik-balik juga. Polis pun macam tak mudah percayalah dengan report ataupun kata-kata isteri Mutu ni. Sebab dari apa yang isteri dia cerita, Marimoto ni bukan seorang yang berduit yang nak berjoli sana sini. Bukan tu je, Mutu ni ada jugalah pinjam duit dekat bos dia sebanyak $600 untuk membeli barang-barang sekolah anak-anak dia. So polis ni macam agak pelik lah, dia dah pergi pinjam duit dekat bos nak pergi beli barang anak-anak dia. Jadi mana datang duit lain yang dia nak pergi berjudi pula? So dia gunakan duit tu untuk keperluan anak-anak dia. Jadi polis pun buatlah kesimpulan. Dia kata Mutu ni mungkin sengaja tak nak balik ke rumah. Mungkin dia ada hal yang lain. Sebabnya kalau ikut siasatan diorang, Marimoto ni ada apply cuti pada 21 dan 22 Disember. Polis pun cakaplah dekat isteri dia, alah tak apa ni, maybe dia akan balik lepas ni, so tak payah risaulah. Tapi sebenarnya kan ada sesuatu yang terjadi dekat dia. Kes ni makan masa bertahun juga nak siasat sebab polis tak jumpa apa-apa clue. Sampailah pada 9 Januari 1987, polis dapat maklumat mengatakan yang Marimoto tadi telah pun mati. Lepas tu jasad dia tu telah dicincang-cincang dan dimasukkan ke dalam kari. Awal tu polis ni macam was-was sikit lah nak percaya dengan maklumat yang diberi oleh pemberi maklumat tadi. Dia macam, kau ni biar betul, macam agak ekstrim juga cerita kau ni kan. Tapi sebagai polis yang tengah siasat kes ni, dia kena ambil pot jugalah tentang maklumat yang orang bagi tu. So dia pun suruhlah orang bawahan dia untuk siasat pasal maklumat ni. So polis tadi tu pun bukalah file kes ni dan baca balik laporan yang pernah dibuat oleh isteri Marimoto dulu. Pada masa ni isteri Marimoto telah pun bekerja di gereja selepas beberapa bulan suami dia hilang. So selama kehilangan Marimoto ni, polis sebenarnya masih lagi menjalankan siasatan. Selama 5 bulan polis dah soal siasat seramai 30 orang, termasuklah isteri dia, mak mertua, abang dan juga kakak-kakak ipar isteri dia juga. Tapi semuanya tak mengaku dan diorang kata diorang tak tahu apa-apa. Kemudian pada 23 Mac tahun 1987, bahagian siasatan khas telah menjalankan operasi untuk menangkap suspek. So pada pagi tu dalam pukul 2 pagi, diorang telah ambush
ambush 5 tempat yang berbeza tapi pada masa yang sama. Maksudnya diorang ambush tempat beza tapi serentak. So diorang dapat tangkap 8 orang suspek, termasuklah isteri dia, mak mertua dia, lepas tu 3 abang Ramiah, termasuklah isteri-isteri diorang. Salah seorang abang Ramiah tadi telah bekerja sebagai seorang penjual daging di sebuah pasar di Commonwealth Avenue. Manakala 2 lagi abang Ramiah bekerja sebagai guard di Kementerian Kewangan dan seorang lagi di Gereja Orchard Road. Awal-awal soal siasat tu diorang memang tak mengaku apa-apa dan diorang pun kata kita orang pun tak tahu ke mana mutu ni menghilang, sedangkan kita orang pun memang mencari dia. Selepas 2 hari kemudian pada 23 Mac barulah diorang buka mulut tentang apa yang terjadi. Kalau ikut cerita diorang, 3 orang abang Ramiah tadi tu telah membawa mari mutu tu ke kuartus penjaga gereja di Orchard Road pada 12 Disember dan pada malam tu diorang telah pukul kepala mari mutu dengan menggunakan besi yang ada dekat dapur rumah. Lepas dia dah mati, diorang telah cincang badan dia dan mula masak kari. Jadi diorang pun telah masukkan rempah kari, cili dan dimasak ke dalam peri aluminium yang biasanya orang India guna. Dalam masakan tadi tu kan, diorang telah memasukkan daging, cebisan tengkorak dan juga tulang-tulang yang dah pun retak. Rasa macam seram Jadi lepas diorang dah siap masak tu kan, diorang pun telah tuang kari tadi tu ke dalam plastik hitam dan diorang telah buang di beberapa tong sampah dekat area rumah diorang. Kes ni memang mengejutkan polis Singapura sebab kes ni mind blowing dan gila. Selama siasatan diorang langsung tak jumpa jasad mutu. Orang kata pun nak cebisan isi ke tulang ke rambut ke, tak ada. Lepas tu adalah cerita yang kata ada sebab kenapa mari mutu tadi menerima nasib yang teruk macam tu. Dia dikatakan suka mabuk-mabuk, lepas tu dia suka cari pasal dengan isteri dia, suka gaduh-gaduh, maki bini dia suka hati. Tapi lepas dia dah tenang apa semua, dia akan minta maaf lah dekat isteri dia tentang apa yang dia dah buat tadi. So benda ni keep repeating non-stop sampailah pada hari yang dia mati tu. So punca kejadian ni dikatakan sebabnya si isteri dia Raimah tadi tu dah tak tahan lagi dengan perangai mari mutu. Lepas tu masalah ni pun dia beritahulah dekat abang-abang dia dan abang dia pun ambil keputusan untuk hapuskan mari mutu je. Kemudian pada 6 Jun tahun 1987, Ramiah dan juga 3 orang abang dia telah dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan. Manakala mak Ramiah dengan kakak-kakak ipar dia telah dituduh bersubahat. Selama perbicaraan diorang 12 minit, akhirnya pihak pendakwa cakap kes ni tak ada bukti. Sebabnya jasad, lepas tu alat-alat yang diorang guna termasuk periuk langsung tak dijumpai. Macam mana pihak hakim nak tuduh kata diorang ni bersalah sedangkan barang bukti tak ada. Akhirnya hakim pun setuju dengan pihak pendakwa. Dia kata betul juga kan, tak ada bukti, jadi macam mana nak tuduh diorang ni, tak boleh juga. Dan akhirnya diorang semua telah dibebaskan dari tuduhan membunuh. Diorang ni memang buat kerja clean gila kan, sampaikan pihak polis pun tak jumpa bukti untuk dakwa diorang. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang kes ni. Adakah korang percaya memang family dia yang buat semua ni ataupun orang lain yang buat? Sebabnya macam pelik sangat sebab polis langsung tak jumpa tahu barang-barang bukti, periuk yang diorang masak ke, cebisan-cebisan tulang ke apa. Tak ada, dia macam vanish macam tu je. Jadi Nina nak tahu pendapat daripada korang ataupun orang Singapura yang pernah dengar kes ni dan korang tahu teori-teori yang boleh dipakai ataupun teori-teori yang boleh dipercayai lah. Korang boleh komen dekat bawah sebab Nina nak tahu jugalah kesudahan dia. Tapi entahlah, susah juga kan kita nak buat kesimpulan siapa yang bersalah. Tapi ada seorang pemberi maklumat mengatakan yang dia memang mati kena cincang. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa akan datang. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.